Sahih DRTM, jenama dipercayai. Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dalam Berita Melaka FM. 4 termasuk seorang wanita ahli sindiket jenayah rentas sempadan ditahan bersama syabu bernilai kira-kira 4.2 juta ringgit dalam serbuan Ops Pakat 2 di Tanjung Keling pada 12 dan 13 Mei lalu. Turut dirampas 3 kereta Pro 2 Myvi, barang kemas, wang tunai dan mata wang asing dengan nilai keseluruhan berjumlah RM117,116. Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, operasi bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mendapati sindiket menggunakan surat kebenaran palsu daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI kononnya menjalankan perniagaan membekalkan alat ganti kenderaan untuk bergerak bebas. Sindiket dipercayai aktif sejak setahun lalu dan mengedar dadah ke pasaran antarabangsa. Daripada operasi ini, pada 12 hari bulan 5 2021, jam lebih kurang pukul 5.15 petang, bertempat di Tanjung Keling, Jabatan Narkotik Melaka telah menahan sebuah kereta jenis Passat Volkswagen, dan semasa kita tahan kereta tu, di dalam kereta tu terdapat 2 lelaki Cina. Dan hasil daripada pemeriksaan kereta tersebut, pihak polis telah berjaya merampas dadah jenis syabu yang disimpan di dalam kompartmen khas, special kompartmen khas di belakang kereta tersebut, yang anggaran rampasan kita adalah lebih kurang 104 kilo syabu. Seekoran daripada rampasan itu, pihak polis telah membuat susulan ke atas ahli sindiket di Muar, di mana berjaya lagi menangkap satu lelaki Cina dan 1 perempuan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka. Tambahnya, kesemua suspek kini direman 7 hari sehingga 19 Mei ini bagi membantu siasatan. Polis memberi amaran keras kepada orang ramai yang masih berdegil memasuki kawasan Pantai Klebang semata-mata untuk mengambil gambar sempena Hari Raya Aidilfitri dan makan atau minum secara berkumpulan di situ. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Afzaniza Ahmad berkata, beberapa jalan masuk ke kawasan pantai ditutup melalui kerjasama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dengan meletakkan penghadang. Bagaimanapun, laluan masuk ke lokasi itu tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana terdapat beberapa khemah peniaga yang masih beroperasi bagi menyediakan keperluan orang ramai. Tambahnya, aktiviti dibenarkan di kawasan berkenaan hanyalah senaman, jogging atau berbasikal bagi mereka yang tinggal di kejiranan sekitar Klebang sahaja. Mengulas lanjut, polis telah meningkatkan kekerapan pemantauan dan meletakkan balai polis bergerak di lokasi terbabit. Beralih kepada perkembangan COVID-19 di Melaka. Duka cita dimaklumkan 2 kes kematian COVID-19 dilaporkan di negeri ini semalam. Ia melibatkan warga emas berumur 90 dan 86 tahun di Mukim Sungai Baru Ilir dan Mukim Sebatu Jasin. Kedua-duanya merupakan kontak rapat kes positif COVID-19. Sementara itu, menurut Jabatan Kesihatan Negeri, sebanyak 80 kes positif baru dilaporkan di negeri ini semalam. Jumlah itu termasuk 2 kes daripada kluster Kampung Hilir, 11 kes daripada kluster Aibudi, 2 kes daripada kluster Jalan Semabuk dan 1 kes daripada kluster Tanjung Rimau. Pertambahan itu menjadikan semalam sebanyak 888 kes masih dirawat di Hospital Melaka dan PKRC dengan 35 kes di unit rawatan rapi ICU dan 8 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Bagi kes sembuh pula, sebanyak 49 direkodkan semalam.
Penduduk di dua kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD iaitu Kampung Permatang Tulang Sebatu Jasin dan Kampung Lubuk Redan Alur Gajah menunjukkan kadar pematuhan SOP yang tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya melalui pegawai dan anggota daripada agensi serta jabatan terlibat, penduduk mematuhi sepenuhnya arahan yang telah dikeluarkan. Beliau berharap penduduk di kawasan itu dapat bersabar sehingga tamat tempoh pelaksanaan PKPD dalam usaha mengawal penularan pandemik COVID-19 di negeri dan negara ini. Baik, kepada dua kawasan yang dah kenakan PKPD ini, sebaiknya terima saja, akur saja segala arahan dan patuhi segala arahan yang telah pun ditetapkan oleh pihak pengurusan di PKPD. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan di Pusat Gerakan Operasi PKPD Kampung Lubuk Redan. Mengulas lanjut, pihaknya juga sentiasa bersedia bagi menghulurkan bantuan seperti bekalan makanan dan sebagainya kepada penduduk di kawasan PKPD. Sementara itu, mengenai dakwaan pembukaan Dewan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITCI Keruh sebagai lokasi PKRC di Melaka, jelas Datuk Seri Sulaiman ia masih dalam perbincangan dan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyerahkan senarai nama 68,003 individu di bawah jagaannya kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI untuk dipertimbang bagi fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, jumlah itu merangkumi 48,564 warga emas yang merupakan ahli Pusat Aktiviti Warga Emas dan 19,439 orang kurang upaya OKU iaitu pelatih program pemulihan dalam komuniti. Pihaknya menjalinkan hubungan strategik yang berterusan bersama Kementerian Kesihatan, MOSTI dan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin bagi memastikan kumpulan sasaran kementerian tidak tertinggal dalam pemberian vaksin. JKM juga dari masa ke semasa membuat pemantauan prosedur operasi standar SOP pencegahan penularan COVID-19 ke atas 382 buah pusat jagaan warga emas dan 196 buah pusat jagaan OKU yang berdaftar di bawah JKM. Dengan 404 pusat jagaan telah dibuat pemantauan setakat 11 Mei lepas. Seramai 445 penduduk terjejas banjir daripada 101 keluarga di Melaka dipindahkan ke 6 pusat pemindahan sementara PPS setakat jam 12 tengah malam tadi. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Melaka, Lieutenant Colonel PA Cubert John Martin Quadra, ia susulan hujan lebat sejak awal pagi semalam. Katanya 4 PPS dibuka di daerah Melaka Tengah iaitu PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Rambai, PPS SMK Tun Mutahir, PPS SRA Jaim Tanjung Minyak dan PPS Sekolah Kebangsaan Air Molek. PPS SMK Bukit Rambai menempatkan 22 keluarga dengan 102 penduduk terjejas banjir. PPS SMK Tun Mutahir pula menempatkan 36 keluarga dengan 174 penduduk terjejas banjir dan PPS SRA Jaim Tanjung Minyak dengan 16 keluarga melibatkan 62 penduduk terjejas. Manakala PPS SK Air Molek masih dalam proses pendaftaran. Sementara itu, di Alur Gajah, PPS dibuka di Dewan Jeprun Durian Tunggal yang menempatkan 13 keluarga dengan 55 penduduk terjejas banjir. Di Jasin pula, PPS dibuka di SJKC Syuhyen yang menempatkan seramai 52 penduduk terjejas daripada 14 keluarga. Kawasan terjejas di daerah Melaka Tengah melibatkan Sungai Putat, Taman Bukit Beruang Utama, Taman Bukit Beruang Bestari, Taman Rambai Jaya, Taman Rambai Utama, Taman Rambai Indah, Tanjung Minyak dan juga Kampung Pengkalan Batu, ya, yang melibatkan daerah Alur Gajah iaitu di Kampung Bukit Tambun Durian Tunggal, Kampung Bukit Balai Durian Tunggal, Kampung Padang Keladi Durian Tunggal, Taman Kasawari Durian Tunggal. Di Jasin pula, antara kawasan terjejas ialah Tanjung Labu Tehel, Lubuk Kasau Bemban dan Taman Tuah Perdana. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM.
Sekian berita Radio Melaka FM. Berita disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Terus amalkan SOP sepanjang Aidilfitri ini. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3